Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kehadirat ilahi, kita dapat bersama-sama berkumpul bagi menjayakan majlis pembicaraan kita pada hari ini. Pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Muhammad Nur Zamir selaku pengatua sekolah. Seterusnya yang dihormati Cikgu Ridwan selaku guru hal ehwal murid, dan seterusnya yang dikasihi Cikgu Taufik selaku guru disiplin, dan yang seterusnya adalah Cikgu Zul selaku guru kaunseling. Sebelum kita mulakan majlis pembicaraan kita pada hari ini, saya mempersilakan wakil kita untuk membacakan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna bil karim wa ala alihi wa sahbihi al-kiram al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya padamu sahaja kami panjatkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah pintu hati-hati kami, lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang mengguna untuk agama, bangsa dan negara. Kami memohon kepadamu agar Engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami. Kami memohon kekuatan dari hadrat-Mu ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini, agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan. Dan kami mohon perlindungan dengan Engkau daripada melakukan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri-diri kami dengan sifat lemah lembut, serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada wakil kita atas bacaan doanya tadi. Seterusnya, saya mempersilakan Cik Muhammad Nur Zamir selaku pengetua sekolah bagi merasmikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Alhamdulillah, akhirnya kita dapat bersama berkumpul lagi meriahkan majlis pembincangan kita sebagai peranan murid dalam pengajaran dan pelajaran di rumah. Saya cukup menghargai anda semua dapat luangkan masa bersama kami untuk menyelesaikan isu-isu yang terdapat dalam kes ini. Kita dapat melihat bahawa pandemik COVID-19 yang telah melanda di negara yang memberi kesan kepada pelbagai sektor, termasuklah dalam bidang sektor pendidikan, sama ada pada peringkat pendidikan rendah, menengah maupun peringkat pengajian tinggi, di mana semua sekolah di seluruh negara diarahkan untuk tutup kerana bagi mengelakkan berlakunya sebarang jangkitan kesihatan dan mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Hal ini telah menyebabkan musibah yang melanda negara sedikit sebanyak memberi kesan terhadap penggunaan pembelajaran di rumah, atau dengan erti kata lain iaitu pengajaran dan pembelajaran atas talian. Dengan itu, pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah secara dalam talian merupakan pengalaman baharu dalam proses pembelajaran murid pada masa kini. Marilah kita bersama-sama mencari jalan penyelesaian
sebagai seorang guru untuk menjadikan peranan murid dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah lebih efektif dan tidak merasa bosan dalam proses pembelajaran di rumah. Sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada pengetua sekolah. Seterusnya, saya mempersilakan kepada Cikgu Zul Husni bagi menyampaikan sedikit sebanyak taklimat yang ingin disampaikan. Dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis iaitu Cikgu Zamir. Apa yang saya nak usulkan pada hari ini adalah menjaga kesihatan diri dan kekal aktif sentiasa di kalangan murid-murid ketika PDP di rumah. Di mana macam yang cikgu-cikgu sebelum ni sebut, iaitu semuanya tentang penyusunan jadual. Jadi jika ada susunan yang baik dan dapat diikuti, maka ianya akan berjalan dengan lancar. Seperti mana kita untuk menjaga kesihatan diri dan kekal aktif dari segi mental atau fizikal, ianya semua bermula daripada jadual. Dan ketika PDP di rumah ini memang banyak tugas-tugasan di rumah lain, di sekolah lain. So di rumah ada cabaran dia sendiri. Dan khususan terbesar adalah tak dapat nak menumpukan perhatian kepada PDP tersebut kerana mungkin dalam keadaan penat ataupun kurang sihat. Sebab apa? Sebab tidak ada jadual yang baik. Jadinya kita perlu membuat satu jadual yang sistematik, membahagikan masa mengulang kaji pelajaran dengan aktiviti yang lain. Jadi dia seperti muzakarah, iaitu mengulang kaji dan belajar. Kita ada susun. Jadi mudah untuk kita ingat balik apa yang cikgu ajar, apa semua. Dan kita boleh gunakan nanti untuk menjawab peperiksaan. Ianya akan membuatkan masa ada masa lapang, masa rehat dan masa untuk kita belajar yang ulang kaji dengan baik dan sistematik. Seperti suggestion ataupun cadangan saya, dalam sekurang-kurangnya belajar 5 hingga 7 jam cukup baik, sangat baik untuk budak-budak. Di antara itu untuk mengingat apa yang cikgu ajar, kerana tidak semua yang cikgu ajar di sekolah dapat diingati lagi ketika di rumah. Jadi ini PDP di rumah dan memang sentiasa ada masa, mesti ada masa untuk mengulang kaji. Seperti sebelum selepas waktu subuh, 3 jam waktu malam ataupun 2 jam waktu petang, mengikut penyusunan dan jadual pembelajaran ketika di rumah. Kerana setiap pelajar mempunyai tumpuan dan kepandaian berbeza di antara mereka. Jadi ianya jadual ini tidak boleh sama lah kan? Sebab mereka mempunyai tumpuan yang berbeza dalam PDP di rumah. Jadi mereka perlu mengikut apa yang mereka boleh lakukan. Jadi dengan ini setiap pelajar akan tak akan terlalu padat jadual dan tak stres. Jadi jika mental dalam keadaan yang stres, penat, maka zahirnya pasti akan sakit juga. Kita boleh jadi demam, kurang bermaya dan sebagainya. Jadi untuk mengelakkan semuanya sendiri, yang pertama sekali adalah daripada jadual. Penyusunan jadual yang sistematik dan cantik mengikut kemampuan pelajar tersebut. Dan ketika dalam pembelajaran, kalau mereka terganggu, mereka juga boleh mengambil satu period time untuk mereka berehat. Kerana kadang-kadang kita pun
even dah buat jadual, tetap mempunyai rasa penat untuk teruskan pembelajaran, jadi akan perlukan. Jadi akan boleh ambil lah masa dalam 5 minit untuk slow down dan take rest sikit, and then teruskan pembelajaran di rumah. Dan itu antara-antara yang saya boleh usulkan pada hari ini, dan saya akan serahkan kepada Tuan Pengerusi Majlis, dan terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Cikgu Zul Husni atas penyampaian yang telah diberikan. Seterusnya, bagi meriahkan lagi majlis ini, saya mempersilakan Cikgu Ridwan untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, terima kasih kepada Tuan Moderator. Seterusnya, terima kasih juga kepada guru-guru dan hadirin sekalian. Hari ini saya akan membincangkan tentang topik PDPR, sistem pembelajaran di rumah. Isu yang saya nak ulaskan ni adalah isu murid lesu apabila nak menjalankan PDPR di rumah. Okay, sistem pengajaran dan pembelajaran di rumah ini diguna pakai oleh sistem persekolahan negara dalam usaha membendung penularan pandemik COVID-19. Dilihat secara tidak langsung mencetuskan isu learning burnout atau hilang motivasi untuk belajar dan membaca dalam kalangan pelajar, khususnya murid sekolah. Isu ini dikhawatiri menyumbang kepada kadar ketinggalan dalam pembelajaran, yang mana berdasarkan kajian tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ke atas kumpulan B40 di kawasan Pangsapuri di sekitar ibu negara, didapati 6 daripada 10 murid hilang motivasi untuk mengikuti PDPR. Mengulas perkara itu, Pensyarah Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan Komuniti Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Dr. Anwar Ahmad berkata, isu keciciran pembelajaran dan learning burnout perlu ditangani segera bagi mengelakkan lebih ramai pelajar tertinggal dalam pelajaran dan seterusnya mewujudkan lost generation. Okey, apa tu lost generation? Lost generation merujuk kepada murid yang keciciran pendidikan sehingga menyebabkan tahap pencapaian pendidikan mereka lebih rendah berbanding kumpulan sebelumnya. Antara punca terjadi lost generation ialah kehilangan waktu pembelajaran untuk tempoh yang lama akibat peperangan bencana alam yang besar atau penularan wabak penyakit berjangkit berpanjangan. Antara isu-isu yang dibahas ini iaitu isu murid lesu di sekolah. Saya nak mencadangkan beberapa cara penyelesaian untuk kembalikan semangat pelajar. Menurut Dr. Anwar, berdasarkan statistik Kementerian Pendidikan yang dikeluarkan pada 11 Oktober 2020, kadar keciciran murid sekolah rendah meningkat kepada 0.13% pada tahun berkenaan berbanding 0.12% pada 2019. Sementara keciciran pelajar sekolah menengah pula meningkat daripada 1.14% kepada 1.26% bagi tempoh yang sama. Bagaimanapun, beliau yakin angka itu akan terus meningkat mengambil kira pandemik yang semakin serius tidak akan ada tanda-tanda reda dalam masa terdekat. Di Malaysia, umum mengetahui pelbagai kaedah digunakan, iaitu secara dalam talian atau luar talian, edaran nota serta TV pendidikan. Namun dalam situasi negara sekarang, PDPR dalam talian lebih diutamakan. Isu yang timbul di negara kita sebenarnya masih belum cukup bersedia untuk melaksanakan PDPR dalam talian. Ada dua sebab, iaitu ketidakmampuan dari segi penyediaan peranti yang sesuai dan mencukupi serta capaian internet yang kurang memuaskan. Menurutnya, KPM sendiri melaporkan masalah peranti adalah antara isu utama yang dihadapi oleh kira-kira 1.85 juta pelajar pada masa ini. Selain itu, Dr. Anwar juga berkata, pelajar dikatakan tertekan dengan situasi pembelajaran semasa. Kajian Fakulti Pendidikan UKM yang diketuai Prof. Madya Dr. Azlin Nurhaini Mansur bagi 2020 menunjukkan 70 hingga 80% guru melaporkan antara cabaran utama melaksanakan PDPR adalah mendapat perhatian dan fokus serta kadar kehadiran pelajar tidak mencapai 80%. Menurut kajian ini, masalah tumpuan pelajar tersebut dikaitkan dengan keadaan persekitaran rumah yang tidak kondusif. Seterusnya, kita juga boleh ubah pendekatan untuk
meningkatkan lagi semangat para pelajar untuk belajar secara PDPR di rumah. Kita bimbang potensi pelajar terbantuk disebabkan tidak dapat mengikuti pembelajaran secara sempurna. Dr. Anwar menyarankan agar pelaksanaan PDPR diubah daripada bentuk sistem persekolahan kepada sistem pembelajaran, iaitu tidak ada lagi konsep kehadiran kelas secara seragam, sebaliknya menekankan aspek engagement atau pembabitan mengikut keperluan dan kemampuan pelajar. Keutamaan ini seharusnya diberikan kepada subjek teras sahaja bagi mengurangkan stres kepada murid dan guru, di samping mengurangkan bilangan subjek tertentu yang tidak penting. Ini dalam masa yang sama dapat merawat learning burnout yang sedang berlaku dalam kalangan murid kita. Beliau turut mencadangkan agar PDPR diuruskan secara lebih profesional dan teratur, iaitu semua maklumat, aktiviti dan rekod pelapor PDPR dipusatkan ke dalam satu sistem yang mudah diakses oleh semua pihak berkepentingan. Okey, sekian sahaja pembentangan saya. Saya serahkan semula kepada Tuan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Ridwan atas penyampaian ilmu yang telah disampaikan. Seterusnya, saya mempersilakan kepada Cikgu Taufik untuk menyampaikan apa yang hendak dibicarakan olehnya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengerusi majlis dan tak lupa juga ucapan terima kasih kepada guru-guru dan para hadirin sekalian. Seterusnya, peranan murid dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah ialah murid-murid perlu merancang jadual harian dengan baik kerana kesusahan terbesar dalam belajar ialah seseorang itu tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian kepada pelajarannya. Ini kerana di rumah mempunyai banyak cabaran dan halangan ketika ingin mengulang kaji pelajaran. Salah satu cabaran ialah murid akan lebih mementingkan gadget, iaitu dengan bermain permainan video game dan sebagainya. Ibu bapa sajalah yang perlu mengambil tanggungjawab ini untuk memastikan anak jagaan mereka tidak melakukan perkara yang sia-sia di rumah. Kesusahan ini akan dirasai oleh mereka yang tidak mempunyai jadual waktu belajar yang sistematik. Seorang pelajar yang cemerlang ialah seorang yang mampu membahagikan masa mengulang kaji pelajaran dengan aktiviti lain, di mana tujuan penyediaan jadual harian ini adalah agar dapat membuat persediaan sebelum belajar dan dapat memahami dengan cepat pengajaran yang disampaikan, serta cara kerja amalinya teratur. Antara waktu yang disarankan untuk mengulang kaji pelajaran ialah setiap hari murid hendaklah mengulang kaji sekurang-kurangnya 3 jam, dan jika semakin hampir dengan peperiksaan, murid boleh mengulang kaji sebanyak 5 hingga 7 jam sehari, iaitu 1 jam di waktu subuh, 3 jam waktu malam dan 2 jam pada waktu petang. Setiap pelajar perlu mempunyai tahap tumpuan belajar yang berbeza dan murid wajarlah mengelakkan memaksa diri dan muridnya merasakan tumpuan mereka mula terganggu. Ambillah masa untuk berehat seketika untuk menenangkan dari segi fizikal dan mental, iaitu lebih kurang 5 minit kemudian mungkin murid boleh meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah. Selain itu, murid-murid perlu memberi tumpuan sepenuhnya semasa belajar. Ini adalah cabaran terbesar bagi guru-guru dan rakan-rakan dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Ini kerana pembelajaran atas talian yakni online sukar untuk guru-guru memastikan murid-murid fokus dengan apa yang telah dibincangkan. Dengan itu, untuk memastikan mereka tidak berangan atau tidak fokus di dalam kelas, guru perlulah memanggil seorang demi seorang dan bertanyakan soalan kepada mereka. Justeru, ibu bapa juga hendaklah menyediakan tempat belajar yang selesa dengan memantau aktiviti anak-anak di rumah. Pastikan mereka masuk ke dalam kelas online. Inilah cabaran baru yang perlu dipikul oleh para guru dalam mendidik murid-murid ke arah kecemerlangan dalam bidang pendidikan. Kesimpulannya, pengajaran dan pembelajaran secara di rumah adalah satu alternatif yang membantu para pendidik dan murid untuk melaksanakan proses pengajaran dalam pandemik COVID-19 ini dengan menggunakan pelbagai kaedah serta skop dalam
penyelidikan pengajaran dan pembelajaran membolehkan guru dan murid mengetahui keberkesanan, keperluan serta halangan dan masalah yang dihadapi bagi melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah yang berlaku dengan lancar. Akhir sekali kita perlulah berganding bahu di antara guru dan ibu bapa dalam menangani masalah ini. Cabaran ini amat sukar kerana ini adalah perkara yang baru dan norma baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, apabila kita berganding bahu, kita dapat meringankan sikit bebanan yang diperoleh oleh guru, dan ibu bapa dapat mengawal ataupun mendidik anak-anak di rumah dengan supaya dengan menyuruh mereka untuk masuk ke dalam kelas online dan memberi fokus tumpuan 100%. Ini kerana kalau mereka tidak masuk ke kelas online, ini adalah sukar untuk mereka memperolehi kecemerlangan dalam pembelajaran. Dan akhir kata daripada saya, terima kasih, dan saya tutup saya punya perbincangan ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan ini kepada pengurusi majlis untuk meneruskan majlis ini. Terima kasih. Alhamdulillah, akhirnya kita dapat bersama-sama menjayakan majlis kita pada hari ini. Seterusnya, akhir sekali saya mempersilakan kepada wakil kita untuk menutupkan majlis kita pada hari ini dengan bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibat lil muttaqin wala adwan illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, kami mendadah tangan merafakkan kesyukuran kepadamu di atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Mu, serta diberikan keizinan di hari yang berbahagia ini, dapatlah kami berhimpun bersempena majlis pada hari ini. Allahumma ya Rahman ya Rahim, kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah segala latihan dan ilmu pengetahuan yang kami perolehi ini di sepanjang majlis dapat direalisasikan serta diamalkan dan disampaikan kepada rakan-rakan seperjuangan yang lain. Ya Allah Tuhan kami, mudah-mudahan ianya akan dapat meningkatkan lagi mutu perkhidmatan kami sebagai pendidik, yakni guru dan ibu bapa yang berintegriti, cekap, berdedikasi dan berwibawa serta berwawasan tinggi, dan seterusnya membawa kemajuan dan kejayaan yang sama-sama kita hajati. Allahumma ya Allah, hiasilah sadubari kami dengan sifat-sifat mahmudah yang mulia lagi terpuji. Jauhkanlah dari kami sifat-sifat mazmumah yakni hina lagi dikeji. Tanamkanlah ke dalam diri kami semangat bekerjasama dan persaudaraan yang sejati ke arah mencapai kecemerlangan dan keredaan-Mu ya Allah. Ya Allah, terimakanlah segala hasil usaha dan hikmat bakti kami ini sebagai satu ibadah seperti mana Engkau hendaki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya serahkan kepada pengurusi majlis untuk meneruskan majlis ini. Terima kasih. Hadirin sekalian, dengan sempurnanya penyampaian itu tadi, maka sempurnalah majlis kita pada hari ini. Inilah yang dikatakan ibarat menanam sudah dituai, ibarat musafir sudah sampai. Umpama belayar telah sampai ke pelabuhan, umpama berjalan telah sampai ke destinasi. Bagi pihak majlis, kami ingin memohon kemaafan sekiranya terdapat kekurangan dan keterlanjuran di sepanjang majlis diadakan. Sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.